Ya, kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Dan selawat ke atas Nabi. Okey, kita boleh mulakan. Okey, sepatutnya kelas hari ni kelas semalam, tapi saya semalam ada separuh kelas saja yang dapat buat sebab tengah-tengah kelas tu tiba-tiba ada blackout dekat kawasan perumahan saya dan mungkin menyebabkan pencawang dia pun tak ada bakalan, menyebabkan apa, tak ada ni lah, tak ada coverage untuk handphone saya lah. Itu pun saya pun tak sedar, dah 15 minit saya bercakap sorang-sorang, barulah sedar yang maknanya saya sendiri pun dah terkeluar daripada Google Meet. Kawan kamu cuba contact saya lah sebab saya handphone pun tak ada coverage, lambat sikit dapat info. Okay, so kita akan teruskan kelas kita untuk lab yang terakhir pada hari ini. Okay, ini adalah lab yang ketujuh. Okay, kalau tiba-tiba kalau kelas tak dapat masuk ke ataupun tiba-tiba kalau saya tak ada, tak muncul, kamu boleh ni call saya. So semalam kalau takut line telefon, call ataupun WhatsApp kepada saya. Okay. Ada tak ni? Ke saya cakap seorang? Okay, so untuk lab yang ketujuh, ni lab nombor 7, PCB design using Eagles. Okay, so kita akan buat PCB menggunakan Eagle software lah. Okay, so ini lab sheet dia. Saya rasa saya dah share dalam Google Classroom. Okay, so untuk lab hari ni dia ada dua aktiviti lah. Satu, kamu kena buat circuit daripada figure 1 ni menggunakan Eagles. Kemudian kita akan convert kepada PCB. So untuk ni aktiviti 2 lah. So aktiviti 2 ni secara detailnya akan kamu boleh tengok kepada nanti saya akan uploadkan sekali dia punya video tutorial. So yang dalam video tutorial lagi detail lah. Okay, cara untuk buat daripada circuit 1 dan circuit 2. Okay, so ini adalah circuit yang kita akan pakai untuk lab 7. Ini sebenarnya ni lah circuit automatic lamp sebenarnya. So dia akan kesan ada cahaya ataupun tak ada cahaya menggunakan LDR sensor ni. So sekiranya tak ada cahaya, so dia akan menyalakan lampu L1 ni lah. Itu secara ringkas untuk figure 1 ni lah. Okey. Cuma dalam kalau kita tengok lab 1 tu, figure 1 bawah dia ada table 1. So dia ada table. Kita dah bagi nama components. Lepas tu dia ada component name in Eagles. So kalau kita tengok ada AK500/2. Kalau ground supply dia akan GND ground. Okey, yang ni apa? Ini sebenarnya adalah nama komponen tu di dalam ataupun kod nama dia dalam Eagles. So kalau kamu sebelum tu ini software yang kita akan pakai. So Eagles lah, ini yang saya dah lukis Eagles. So macam mana kalau nak dapatkan software ni? Okey, kamu just Google Eagle PCB. So dia akan keluar lah. Yang ni. Nama dia punya Eagle software punya company logo dia lah. Eagle. So kamu boleh ambil, tapi cuma dia saya tak pasti kamu boleh pakai
mungkin pakai secara trial version. Saya pun pakai yang trial version lah. Kalau untuk student rasanya kebanyakan software yang macam contohnya software yang kita pakai sebelum ni macam Multisim ataupun Cadence, rasanya dia memang ada untuk student version lah. Tapi dia ada limitation dekat situ. Apa dia punya limitation saya tak pasti sebab hanya student saja yang boleh download untuk student version lah. Biasanya kalau untuk student version ni dia akan minta details untuk student. So ini Eagle PCB, Design and Electrical Software. So boleh download lah. Okay, ni yang software yang mana yang ni lah yang saya dah pakai dia punya ni lah Autodesk. Lepas tu kita boleh buat file, lepas tu create new project, schematic ke apa yang kamu nak pakai lah. So boleh, ataupun new project paling senang lah. So new project, nanti kamu boleh buat project description kamu kalau kamu nak tulis lah. Tak tulis pun boleh terus buat. Cuma nanti dalam detail saya akan uploadkan video tutorial yang lagi detail lah. Okay. Nanti kalau untuk schematic dia akan keluar macam ni lah. Contoh schematic kalau kamu yang kita pakai yang ni lah. Contohnya kalau katakanlah macam saya tunjukkan tadi. So kita ada figure 1, table 1 tu dia ada component name and eagles lah. So kalau kita tengok nombor 1 ni connector. Connector ni sebenarnya biasanya pakai untuk ni lah. Untuk dia punya power supply. Power supply. Okay, sama ada bahagian apa B1 ni ataupun V1 sini. Kemudian connector ni pun boleh kita nak pakai. Contohnya kalau untuk lampu ni pun boleh pakai connector saja. Tak pakai lampu pun tak apalah. Dia punya library dia lah. Sebab cuma dalam circuit ni kita pakai untuk lampu ni kita pakai LED. LED ni kalau ikutkan LED ni cuma untuk DC punya circuit. Tapi dalam sini kita boleh pakai sebab nak dapatkan dia punya connector sajalah. Nak dapatkan dia punya connector. Sebab kalau 240 kalau pakai sambung terus LED direct sini dia akan blow lah. Cuma ada certain komponen tu maknanya kita boleh pakai komponen yang lain untuk dapatkan dia punya PCB design dia. Contoh dalam circuit ni LDR. Okey, kalau untuk lab yang semester sebelum ni LDR ni kamu kena buat dia punya library lah. Sebab dalam dalam Eagle ni dia tak ada library untuk LDR. Okey, library tu maksudnya dia sebenarnya okey, ini adalah ni lah LDR yang biasa kita pakai lah. Dia bentuk LDR. So library tu sebenarnya daripada Eagle tu sebab kita nak buat PCB tu, so kita akan kena tahu berapa dia punya actual size dia. Contohnya daripada pin untuk LDR ni ada 2 pin ni kan, 1 dan 2 ni, kita nak tahu berapa jarak dia punya pin dia. Kemudian kita nak tahu dimension dia punya LDR dah. Kenapa nak tahu dimension dia punya LDR dia? Sebab kita nak bila kita nak susun atas PCB tu, sebab dia kena ada jarak antara komponen dengan komponen lah, dia ada jarak minimum dia lah. So kalau katakanlah LDR kamu ni besar kan, so bila kamu masuk dekat PCB tu nanti takut dia akan mengganggu komponen-komponen yang lain lah. Tapi kalau ikutkan LDR ni cuma dia ada 2 pin kaki ni, sebab itu kalau dalam lab yang ni kita gantikan LDR tu, kamu tak perlu buat dia punya library dia, tapi kamu boleh pakai resistor punya library saja. So kalau kita tengok resistor ni yang 3 ni lah. 3 ni resistor untuk R1. Kemudian LDR yang nombor 6 LDR ni kita pakai resistor punya library lah. So contoh kenapa saya kata library, so kita copy, kita pergi kepada Eagle schematic. Okey, dalam schematic untuk schematic ni kalau nak tambah dia punya ataupun nak masukkan part dia ataupun komponen dia, sini ni adalah tab untuk icon untuk part.
Ni icon untuk part ni. Ini. Add part kan. So bila kamu klik ni dia akan pop up satu window yang baru. Okey, sama kamu search kat sini. So kamu paste yang tadi. Yang kamu ambil daripada lab sheet tadi. So bila kamu paste dia, okey dia akan keluar macam ni. So dia akan keluar. Ini adalah untuk parts untuk ni lah. Untuk resistor. So yang ni yang kita akan pakai, yang bahagian kotak. So dia ada kotak, dia ada value. Yang ni simbol ni adalah untuk schematic. Schematic punya circuit lah, litar schematic. So ini dia punya orang kata library untuk PCB. So jarak antara dua ni berapa? Maknanya jarak antara ni diikut kepada actual punya resistor punya jarak lah. So dia ada punya jarak dia lah. So ini dalam bentuk 3D ya. So kalau untuk Eagle yang version yang baru punya lah, kalau kamu ambil yang full version, kalau ada full version kamu boleh tukar circuit dia yang kamu dapat tu, kamu boleh keluarkan dalam bentuk 3D design. So ini dia punya, ini dia punya library lah. Library kalau untuk LDR dia tak ada dia punya library dia. So kamu kena buat. Yang buat simbol dia mungkin kamu kena buat simbol dia, kemudian nak dapatkan dia punya ni. Dia punya library untuk PCB dia. So kita nak tahu berapa jarak antara pin dengan pin dia ataupun bentuk dia lah. So ini bentuk untuk resistor lah yang memang sedia ada dalam Eagle. Saya pun tak try type LDR, cuma tarik LDR. So tak ada. So LDR tak ada. So contoh yang lain untuk komponen, contohnya kita tengok untuk connector lah. Connector. Ini untuk connector. So dia akan keluar lah. So ini connector ni dia punya simbol lah. So dia punya simbol ni dia bagi dua pin ataupun dua point saja, satu dengan dua lah. Kalau tu untuk circuit yang ni kita pakai 2 point, mana positif, terminal positif, terminal negatif lah. Untuk ini adalah untuk DC punya circuit ataupun circuit yang sini, circuit controller lah. Ini adalah untuk circuit untuk lampu dia kan. So saya pakaikan ada dua connector lah, kat sini dengan kat sini. So nanti bila untuk PCB dia akan keluar bentuk macam ni lah. Yang bentuk sini dia akan keluar bentuk PCB. Biasanya yang connector ni adalah connector yang sama seperti yang ada dalam pasaran lah. Dalam pasaran. So bila kita beli yang dekat pasaran tu, so boleh masuk untuk PCB. Biasanya macam tu lah. So sebab untuk PCB ni kamu kena drill lubang kan, kena tembuk lubang atas PCB tu, kamu masukkan komponen-komponen yang kamu nak pakai ke atas PCB tu, ke dalam PCB tu. Dia kena, maknanya dia kena komponen yang ada dalam PCB library dia kena sama dengan komponen yang berada di pasaran. Contoh lain adalah kalau kita tengok sini ada transistor kan, BC547. So BC547 kalau kita tengok dia ada banyak jenis So ada 1, 2, ini hampir sama. 1, 2. Yang ni tak ada library. Yang tak ada library ni kamu tak perlu ambil, sebab bila tak ada library tu nanti bila dia convert kepada PCB, so kamu tak boleh nak generate dia punya PCB dia lah. So ambil yang mana yang ada library. Yang ni pun kalau kita tengok yang bawah sekali dengan yang lain tu, dia ada berbeza sedikit daripada segi size dia punya pin, antara pin dengan pin untuk transistor lah, size dia hampir sama tapi dia ada agak berbeza sedikit. So kemungkinan untuk transistor ni, kalau kita tengok sini dia version 4,
Dia ada version 5 kan. So dia punya footprint dia pakai T092. Ini rasanya bergantung kepada dia punya company yang buat untuk transistor ni lah. So yang company dia pakai untuk T092 footprint maknanya yang ni lah. So dia akan dapat, okay, yang ni pun still lagi sama lah, T092 kan. Cuma yang BC547 ni footprint dia pakai SOT54A. So dia punya footprint dia agak berbeza. Okay, so dalam kelas kita ni, simulation ni, okay, kamu boleh pakai mana-mana lah yang ada dia punya library lah, kecuali yang satu ni. So kalau yang lain ni kamu boleh pakai mana-mana je. Okay, tapi bila kamu nak buat circuit yang sebenar, contohnya kalau kamu memang nak buat actual circuit kan, kamu nak buat circuit betul, kamu kena tahu kamu punya transistor yang kamu pakai tu apa dia punya footprint dia. So bila dah tahu punya footprint dia, kamu kena pilih yang mengikut kamu punya footprint dia lah. So kalau kamu salah pilih, contohnya kan, kalau kamu ambil, sepatutnya kamu pakai yang T092. Tapi bila kamu buat design dia punya PCB dia, kamu pakai SOT54A ni lah. Kemungkinan besar nanti kan bila kamu nak masukkan kamu punya transistor ni ke dalam kamu punya PCB yang kamu dah buat, bila kamu drill kan, takut dia punya kaki dia tak berapa fit. Mungkin kamu kena kepakkan sikit ataupun kena bengkokkan sikit dia punya kaki dia lah. Kalau sedikit tak apalah, takutkan dia yang melibatkan orang kata footprint yang betul-betul berbeza lah. Itu pun itu kita kena pastikan lah kalau yang pakai untuk, kalau ada actual circuit. Tapi kalau setakat buat simulation kamu boleh pakai mana-mana transistor. Okay, contoh yang lain, so kalau semester lepas pun ada dua benda yang kita kena buat library. Satu LDR, lagi satu dia punya relay lah. Relay ni pun sebab dalam pasaran dia ada banyak jenis relay lah. Saya rasa kalau untuk Eagle ni tak banyak relay yang dia ada. Maknanya kamu kena cari apa? Dia banyak lah dia punya relay ni lah yang kamu nak pakai kan. Ni relay pun relay. Relay yang pakai relay yang simple relay tu rasa mungkin ada, kalau kamu tak tahu, kamu kena buat dia punya library lah. Maknanya kamu kena ukur kan, antara pin dengan pin ni berapa dia punya jarak ni lah. Banyak jenis relay. Ni semua ada sampai solid state relay. Yang ni yang tak ada dia punya footprint dia. Maknanya kalau yang tak ada kan, contoh kalau kamu nak pakai jenis yang ni kan, footprint tak ada, kamu kena buat dia punya library lah. Dia punya cara untuk buat library ada dalam video tutorial yang saya akan upload. Cuma untuk semester ni memang kita tak buat lah. Kita tak buat untuk design dia punya library lah, untuk buat library untuk komponen. Sebab saya rasa kalau untuk buat library tu dia kena, kalau buat dalam lab lagi sesuai lah. Sebab ada step-step yang kamu kena follow lah. Okay, ini dia punya contoh-contoh relay lah. Tapi relay yang kita pakai untuk lab kita kali ini adalah ada relay. Okay, ini dia punya relay . So kamu ambil, boleh paste plug. So kalau kamu okay tu, sebenarnya kamu dah boleh paste dia punya ni lah. Okay je, dia boleh paste. Kamu boleh paste kat mana-mana lah dekat dia punya schematic ni. Contoh kat sini, kalau ada satu saja pakai, kamu tekan escape lah. So ini tak nak, bila kau tak nak, jaga bila kamu nak pindahkan dia punya komponen dia, kadang-kadang dia pindah part saja. Kamu kena ambil, kena select semua. Kadang dia berubah kat sini. Biasa kamu kena ambil yang group ni dulu. Lepas tu baru kamu boleh pindahkan semua sekali . Nak pindah dia, cara nak pindah untuk part dia kan,
kamu kena satu, kalau dia komponen yang banyak parts macam relay ni, kamu kena ambil group lah, group. Lepas tu kalau select, so dia akan select lah mana kamu boleh pindah. Kena cari yang bila nak pindah dia kamu tak boleh klik kat mana-mana, dia kamu kena klik dekat ni, tanda pangkah ni, tanda macam tanda tambah ni. Ni tanda tambah ni, nampak tak? So kamu kena klik kat sini baru dia boleh pindah. Sekarang ni sebab saya dah unselect dia kan. So kalau tu kena select group. So kamu ambil group. Okey, dia dah group. Kamu boleh pindah untuk semua sekali lah. Okey, padam. Okey. So, okey, ini dia punya untuk so kamu kena lukis dia punya circuit dia mengikut figure 1 lah. Okey, tu letak komponen. Kalau nak untuk dia punya connection dia ni, net. Bahagian net ni. Net ni adalah untuk dia punya connection lah. Lepas tu kamu boleh namakan net dia. Namakan mana-mana net lah. Contohnya kalau kat sini, net kamu klik sampai dia bila kamu nak buat connection tu, kamu drag dia punya mouse yang tanda tambah ni, tanda T macam tanda tambah ni. So sampai dia ada tanda bulat. Bila kalau kamu nak connection kat sini kan. Ya. So bila kita drag dia punya mouse dia sampai kat sini, dah ada bulat kan. So kamu just klik je, right click, left click. Lepas tu okay, just tarik je kat mana connection kamu. Okay, contohnya kita buat connection kat sini. Okay, kemudian kamu daripada sini pun, okay, daripada sini contohnya, sini, tarik ke sini. Okay, so bila ada connection tu, bila ada connection dia akan jadi macam dia buat macam bolt kat sini, bulat ni. Kat sini pun, so bila ada connection tu, dia ada connection kat situ. Okay. So mana yang bila ada bulat ni, yang bulat yang digelapkan ni, yang maknanya dia ada connection lah. Okay. Itu untuk secara ringkas untuk menggunakan Eagle lah. So part dekat sini, okay, ni untuk buat connection lah. So kamu boleh namakan dia punya net dia punya connection dia boleh namakan lah. Okay. So bila kamu dah lukis dia punya circuit dia, nanti tengok dekat video tutorial, nanti ada dia punya secara detail ya. So kalau kita tengok bila kamu generate, okay, ni yang saya dah buat. Sebenarnya bila kamu buat tekan saja dekat sini kan, daripada schematic ni tukar kepada B ni kan, sebenarnya komponen yang dalam ni semua diletak kat luar. Komponen yang dalam-dalam ni semua diletak kat luar. Dalam kotak ni dibagi lah. So semua komponen tu dia akan letak kat luar lah. So kamu kena masukkan satu-satu ni. Ni kamu boleh pindah ni, dia punya komponen ni. Contoh kan, kalau kamu nak pindahkan kan, kamu boleh pindah. Ini saya letak ikut suka saya je lah. Bila kita lekat nanti dia punya wire ni memang akan ada sentiasa ada connection lah. Kecuali yang mana yang ada certain yang tak ada.
yang macam pergi ke ground, okey dia tak sambung. Ground tu kamu kena buat lah dia punya untuk ground dia, routing untuk ground dia lah. Ini secara ringkasnya saya masukkan. Okey, dia punya orang kata dia punya PCB dia punya size pun kamu boleh set lah. Contoh kalau untuk lab kita kan, okey kamu kena setkan dia punya single sided PCB dimension dia less than 200 mil by 200 mil. Yang ni dia bukan dalam 2 inci, dalam 2 inci lah. Okey. So kadang-kadang dia kalau bila kamu tukar kan Eagle ni, dia akan bagi yang kotak ni dia akan bagi secara automatik lah. Tapi kita boleh setkan dia punya berapa size untuk PCB kita lah. So kalau kita tengok ini agak besar kan, sebenarnya kamu kena pakai size yang lagi kecil. Yang ni pun dia pakai double sided saya punya ni. Dia kalau dalam kita punya lab tu adalah single sided, maknanya pakai satu sebab PCB tu dia ada atas dengan bawah kan. Kalau double sided maknanya atas dengan bawah dia pakai. Tapi kalau untuk single sided dia cuma pakai bawah saja. So kamu kena buatkan dia routing dia supaya dia dapat dalam keadaan single sided. Okey, itu kamu punya task lah. Okey. So bila kamu placing, okey dia punya root ni yang warna merah ni, dia punya root pergi ataupun connection dia ni sebenarnya kamu boleh set. Okey, set berapa dia punya size dia, berapa dimension, berapa dia punya lebar dia punya root dia lah pun boleh. Okey, itu semua ada dalam tutorial lah, video tutorial. Okey. Kemudian apa lagi ya? So kalau kita tengok yang ni, okey yang ni kamu boleh buat auto root lah. Yang ni saya buat secara auto root, tapi yang paling cantik sebenarnya bila auto root ni dia kadang-kadang dia ikut yang mana yang dia senang kan. Yang mana PC sendiri akan generate yang mana yang senang bagi dia, tapi sebenarnya kamu boleh ubah lah, supaya bila kamu buat placing dia punya komponen dia nampak lagi kemas. Mungkin kamu boleh orang kata minimize dia punya size lah. So ini yang dibuat lah. Ini contoh yang saya buat, tapi ni auto root ya. So nanti kan atas PCB, sebab PCB lebih kurang warna hijau ni. So dia akan buat macam ni, dia akan cetak akan macam ni. So kalau kita tengok yang ni, macam saya kata tadi, dia ada double sided, ni top side. Okay, ni dia punya bottom dia, bawah dia lah. Ini nampak bulat-bulat ni, nanti kamu akan masukkan komponen, lepas tu kamu akan solder tadi lah. Dia adalah untuk PCB kan. Okay. So yang tu kamu kena tengok tutorial lah untuk dapat lagi detail. Okay, pastikan kamu punya keluasan untuk PCB kamu tu adalah 2000 mil ataupun bukan 2 inci dekat saya. Darat dengan 2 inci dia punya size untuk PCB untuk circuit figure 1 tadi. Okey. Lagi. Okey. So kalau kita tengok yang ni, dia warna merah dengan biru ni yang akan membezakan dia ada top side dengan bottom side. Ini untuk double layer. Tapi untuk kamu punya task kamu adalah untuk single layer. Kena buat single layer. Ataupun single sided PCB. Yang ni ada double sided. Okey. Ada apa-apa nak tanya untuk software Eagle tak? Ada apa-apa nak tanya? Kau faham semua? Tak apalah, kamu tengok dekat ni lah. Kamu tengok dekat tengok dekat video tutorial yang saya akan upload tu. Okey, dia ada dua video yang akan saya akan upload untuk lab 7 ni lah. Cuma yang video pertama tu, kamu yang bahagian hadapan tu, saya mana nak edit. Bahagian hadapan tu
adalah untuk cara dia buat library untuk LDR dengan relay. Bahagian part belakang tu ada untuk dia buat circuit dulu, buat schematic. Kemudian dia akan ubah video kedua tu, okey, dia akan tunjukkan cara mana daripada dia tukarkan schematic tu pergi kepada PCB. Okey. So, okey, ni saya akan secara apa? Secara orang kata secara ringkas pasal PCB. Okey, sebenarnya PCB ni ada banyak jenis PCB ya. Saya punya Okey, yang paling simple sekali dia panggil apa, single sided PCB lah. Sebenarnya dia ada double sided PCB pun orang kata simple PCB juga, dan banyak digunakan. Rasa kalau dekat universiti biasanya untuk single apa, kita boleh macam lab dekat UTSM, cuma lab dekat ni lah kampus induk tu kita boleh buat double sided PCB. Cuma kalau untuk apa kalau untuk industri tu dia sebenarnya dia lagi orang kata okey, lagi banyak, lagi apa, orang kata lagi advance. Sebenarnya dia ada untuk satu sided tu dia boleh buat sampai berapa layer lah. Contoh yang ni kan. Ni adalah untuk single layer, double layer. Maknanya atas satu sided tu dia buat satu layer, kemudian dia akan tutup insulator. Dia tutup dia pakai insulator, lepas tu dia akan letak circuit yang kedua. Saya sampai triple layer pun ada. Yang untuk satu side tu dia ada boleh sampai triple layer lah. So kalau kita tengok ke atas tu cuma yang kalau macam circuit yang biasa, contoh macam circuit yang ni kan. Yang ni adalah katakan ini bahagian paling atas sekali. Paling atas sekali yang kita nampak lah. Tapi dalam dia sebenarnya mungkin dia akan ada mungkin ada satu layer yang berlainan lah. Satu layer maknanya dia ada atas side yang sama. Nanti atas side yang sama tu antara layer dengan layer tu dia akan contact menggunakan VR lah. Dia akan contact menggunakan VR. Dia maknanya dia ada contact kat situ lah. Kalau tak ada contact, macam mana circuit tu nak berfungsi, sebab dia kena ada connection untuk the whole circuit. Okey, kita tengok macam ni. Ini adalah circuit yang kita nampak ni adalah untuk yang layer yang paling atas sekali. Kemungkinan besar bawah dia, dalam dia pun bawah untuk satu side tu dia ada circuit yang dia ada layer yang lain lah. Itu jenis-jenis PCB lah. Okey, sebenarnya PCB ni kalau kita tengok yang ni adalah besar kan. PCB yang ni sebenarnya agak besar lah, tapi sebenarnya konsep yang sama yang digunakan dalam IC design. IC design lah. IC design ni maknanya lagi circuit dia lagi kecil. Contohnya yang guna untuk IC design ni, kamu punya handphone kamu punya CPU kan. Kamu punya handphone kamu punya CPU ataupun laptop punya CPU tu, kalau kita tengok laptop ataupun desktop punya CPU tu lebih kurang besarnya lebih kurang 1 inci lebih, dalam 1 inci, tak sampai 2 inci pun, dalam 1 inci lebih, dalam 1 inci lebih lah. So kalau kita tengok dia punya core dia tu kan, yang kalau tak sama ada kamu pakai Intel ke kamu pakai AMD ke kan. So nampak circuit dia kecil lah, tapi sebenarnya dia satu circuit tu sebenarnya dia ada berapa layer. Kemudian antara layer dengan layer tu dia akan letak insulator lah. Untuk connection antara layer dengan layer tu dia akan pakai VR lah. So cuma PCB ni adalah contoh apa yang kita boleh nampak untuk CPU, tapi dia lagi besar lah. Kalau untuk CPU tu maknanya dia pakai circuit yang lagi kecil.
Yang tu dia ada IC design, IC fabrication. Proses dia berbeza lah. Biasanya proses dia agak berbeza, tapi konsep dia hampir sama lah antara PCB dengan IC design. Okey. So ini adalah untuk proses untuk penghasilan PCB yang simple lah. Ini adalah untuk single sided maksud saya. Okey, ini contoh dia bagi litar skematik yang dipakai. Ini contoh je lah. Lepas tu dia kata first kali kamu kena periksa uji komponen litar lah. Yang kamu nak pakai sama ada kamu punya komponen tu okey ke tak. Okey. Kemudian lukis litar menggunakan software simulate melihat output. Okey, yang ni yang kita sedang buat lah. Maknanya kita buat circuit, kemudian kita akan ubah. Okey, yang ni kalau sebelum tu maknanya schematic Eagle sendiri pun dia ada, kita boleh buat schematic, kita boleh simulate untuk tengok sama ada circuit kita berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kemudian kita akan ubah daripada schematic tu kepada track PCB lah. Yang ni yang saya katakan, maknanya kita ubah daripada schematic kepada PCB. Okey, yang ni kalau kita pakai untuk Eagle kan. So, bila kamu dah buat schematic tu, bila kamu nak transfer kepada PCB track tu so kat sini dia akan jadi macam ni. Dia akan letakkan semua komponen tu dekat sebelah bahagian. Yang sebelah bahagian ni, kotak ni yang kamu kena masukkan ke dalam kotak lah. Kamu kena drag, masukkan ke dalam kotak. Semua komponen ni masukkan ke dalam kotak. Kemudian kamu kena rootkan dia. Tengok dia punya root lah. Yang ni circuit ni agak kompleks . So kalau kita tengok dia lebih kurang macam ni lah. Sebelum circuit yang saya tadi, so yang saya punya circuit ni saya dah masukkan ke dalam kotak ni lah. Sebelum ni sebenarnya semua komponen diletak kat luar, kat sebelah sini. Macam ni lah. Tak apa clear. Tapi ni semua komponen lah. Lepas tu kamu kena drag, masukkan ke dalam kotak. Ataupun kamu boleh buat, dia pun boleh buat pakai auto root. Tengok kepada, kamu boleh tengok kepada video tutorial lah. Okay. So nanti kan bila kamu dah buat kan, okay, yang ni yang akan pergi pada untuk label bahagian ni penting ni yang kita akan buat. Dia akan dapat ini untuk single sided. Dia punya track PCB ni nanti kamu akan printkan benda ni ke atas. Kalau yang dekat lab yang biasa dia pakai dekat ni lah, dekat makmal, kamu kena print atas transparent film. So yang tu yang akan jadi masking dia. Yang ni akan jadi masking dia lah, transparent film. Biasa kalau pakai yang OHP lama yang kamu boleh tulis atas transfer film tu, dia akan pancarkan dekat layar tu. Pakai. So bila kamu print, biasa kita pakai hitam putih pun tak ada masalah, tapi kena pakai transparent film lah. Kemudian transparent film tu kamu akan letakkan dia punya transparent film tu atas PCB. Atas PCB punya papan PCB. Papan PCB ni biasanya ni papan PCB. Yang ni papan PCB. So, atas semua ni ada copper. Semua copper yang atas copper ni kamu akan letak, yang kamu dah print atas transparent film tu, kamu akan letak atas dia. Atas ni ataupun bawah lah, tengok kepada kamu punya kita tengok ni. Lepas tu kamu kena expose menggunakan expose dengan UV exposure. Dia macam satu kotak box tu, dia ada lampu. Dia ada lampu kan, ni lampu tu. Kalau contoh untuk unit macam ni, untuk UV exposure jenis macam ni, so atas lampu tu dia ada macam kaca, kamu kena letak transparent film, kemudian baru kamu letak dia punya papan PCB yang ni lah atas transparent film tu. So nanti bila dia expose
bila dia expose UV ke apa orang kata ke PCB tu, nanti kan dia akan ada satu tindak balas lah. Satu tindak balas yang mana ni dia punya box lah untuk UV exposure dia kan. So kamu letak atas ni, atas cermin ni dia punya transparent film yang kamu dah print dia punya PCB track dia. Lepas tu kamu letak dia punya papan PCB lah. Papan PCB dia yang ada copper, Kamu expose dia. Okey, pastikan dia punya masking dia tu betul lah, maknanya tidak terbalik lah. So kalau dalam ni dia bagi set dia 120 saat. Okey. So nanti dia akan ada tindak balas antara UV, lampu UV ni dengan copper. Okey. Yang bahagian copper tu bukan semua copper yang akan ada tindak balas. Sebab tadi tu yang kita ada masking, yang mana yang ada lita tu maknanya dia tak kena expose lah. Kan kalau kita buat masking yang atas ni, yang ni. Ini yang circuit dia kan. Masking ni yang mana yang hitam-hitam ni maknanya circuit tu copper yang bahagian hitam ni dia tak ada tindak balas dengan UV lah. So yang mana yang kata yang sinar ni, yang transparent ni, so dia akan ada tindak balas dengan UV lah, makna copper dia. So bila kita masukkan dalam chemical, dia ada chemical yang kita pakai lah. Bila kita pakai tu dia akan buang copper yang kita tak perlu lah, maknanya yang dah expose kepada UV tu dia akan buang. Okey, dia akan buang, tinggal track yang kita nak saja, maknanya dia akan tinggalkan tinggalkan lita yang kita nak sajalah. Contohnya ni. Contoh yang ni Yang ni. So yang ni yang dia sebenarnya masking ni ada dua, ada positif masking dengan negatif masking lah, bergantung kepada punya chemical lah. Contoh kalau kita kata yang untuk buat papan yang ni, so nanti kan bila kamu expose UV, okey, yang bahagian yang ini ada copper, yang ada lain-lain ni semua ada copper, yang tak ada copper ni maknanya dia dah kena expose. Dia dah ada expose dengan dia bergantung kepada ni lah, negatif ataupun positif masking dia punya ni. So yang ni bila dah expose, lepas tu bila kamu masuk dalam certain chemical, so dia akan ada tindak balas lah. So dia akan tindak balas, dia akan buang, tinggalkan yang kita perlu saja. Macam ni lah bentuk dia, contohnya lah. Kemudian kamu kena drill part macam ni, dia dah tembuk lubang lah. Dia ada drill bit dia, berapa kecil kamu kena drill, tembuk lubang. Kemudian yang tembuk lubang kamu boleh masukkan komponen-komponen ke dalam lubang ni. Lepas tu kamu akan solder lah, solder balik. Solder, ini contoh lah. Kat bawah dia punya PCB lah. Yang ni kamu masukkan komponen, lepas tu kamu solder bahagian bawah lah. Itu adalah untuk proses pembuatan PCB secara ringkas lah. So yang ni masuk UV. Kemudian kita akan dia panggil develop track line ni pakai chemical lah. Dia ada chemical dia, ataupun kita panggil etching process lah. Maknanya kita buang yang mana yang part yang kita tak nak. Tinggalkan part PCB yang kita nak, mana PCB track yang kita nak saja. So ini dia punya proses, ini bergantung dia punya, orang kata dia punya menu dia ataupun dia punya yang ini bergantung kepada mesin yang kita ni lah. Ada mesin yang pakai automated, maknanya kamu just masuk, tinggalkan buat dia last kali dia akan dapat PCB lah. Ada yang kamu kena tengok, dia punya satu proses kepada satu proses. Okay, ni biasa ni contoh untuk drill yang kita pakai untuk tembok PCB lah. Ni dia punya mata dia. Okey, itu adalah orang kata secara ringkas untuk proses penghasilan
PCB lah. Yang ni yang kamu tak buat, yang tak dapat buat lah. Kamu cuma boleh buat sampai bahagian 5 ni lah, bahagian labeling penting untuk yang ni, sampai 4 ni saja. Ini transfer data schematic kepada track PCB. Yang ni yang kita buat untuk software pakai Eagle lah. Yang ni adalah untuk actual punya circuit lah. Mungkin kamu tak dapat, sekiranya kamu sama belajar dekat UTHM, sekiranya ni kemungkinan besar kamu boleh berjumpa balik lah dengan apa, boleh masuk ke makmal PCB yang dekat Indo. Okay, kamu boleh buat lah dia punya circuit ni, boleh try. Okay, untuk sekarang ni pun kalau katakanlah kalau ada pun kita tak boleh buat juga sebab kita dalam keadaan kelas online kan. Sebab rasanya dekat Pagoh pun rasa makmal dia dah hampir lengkap. Dia memang ada makmal PCB. Tapi cuma keadaan tak mengizinkan kan. Mungkin insyaAllah kalau tahun depan kalau kamu ada rezeki, ataupun tahun depan kalau kamu masuk, sen depan kalau kamu masuk tiba-tiba ada projek, try untuk buat dia punya PCB lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, habis untuk kelas hari ni. Ada nak tanya tak? So kalau tak ada, okay, nanti saya akan upload video yang hari ni, kelas hari ni, dan video yang untuk tutorial. Kamu boleh tengok pada video tutorial lagi detail cara untuk buat dia punya schematic, kemudian cara untuk kamu convert daripada schematic tu pada track PCB tu. Okay. Sekiranya ada apa-apa lagi? Okay, kalau tak ada, okay, kita ini adalah untuk ni, tapi tengok minggu depan saya akan bagi apa untuk assignment lah. Saya akan buat penerangan untuk assignment untuk minggu hadapan. Untuk assignment sekarang ni minggu ke berapa dah? Saya pun dah lupa. 10 lah. Sekarang ni minggu ke berapa? 12. 12 Tak tahulah. Kamu periksa saya tahun depan. Sebab biasanya kalau semester yang biasa lazim kan, yang biasanya dia memang hujung bulan 12 dengan awal bulan 1 tu periksa kamu. Tapi kita dah lewat masuk, lebih dekat sebulan kita lewat masuk. Maknanya sekarang ni baru 30 bulan. Maknanya lebih kurang sebulan. Minggu ke berapa ni? Minggu ke 9 ke 10 macam tu. Okay, tak apalah, nanti kalau tu saya akan saya akan uploadkan dia punya assignment dululah. Assignment tu saya dah bagi tahu ada 4 orang satu kumpulan. Belum lagi, tak apalah. So saya akan uploadkan assignment dalam minggu ni, sekali dengan video-video untuk lab 7. Kemudian minggu depan tu saya akan buat secara ringkas untuk terangkan bahagian fasa assignment lah. Okay, itu saja. Ada apa-apa lagi? Tutorial? Video tutorial. InsyaAllah saya cuba upload secepat mungkin. Mungkin malam sikit lah. Sebab petang ada kerja sikit, tengok malam. Biasa malam lain laju sikit. Okay. Ada apa-apa? Tak ada? Okay, kalau tak ada, okay, kita akhiri kuliah kita dengan tasbih farah dan surah Nas. Okay, itu saja. Terima kasih ya. Okay.